Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Faizah Kasim. Kami dari kumpulan OCC 10 dan OCC 11 ingin membentangkan poster infografik kami untuk JIG 1012 daripada kumpulan 4 yang bertajuk Penggunaan Rokok dan Vape dalam kalangan rakyat Malaysia. Terdapat kira-kira 4.8 juta perokok dan dianggarkan lebih daripada 27 juta dan 200 kematian setiap tahun berkaitan dengan merokok. Fakta penggunaan vape mampu mengurangkan ketagihan nikotin juga ternyata dongeng apabila hampir 1.2 juta rakyat menjadi pengguna rokok alaf baru ini. Pada 2016, pengguna dewasa vape adalah sebanyak 3.2% sebelum meningkat kepada 4.9% pada 2019. Rokok adalah produk tembakau yang terdiri dari daun tembakau kering yang digulung menjadi silinder kecil atau berbentuk batang. Rokok umumnya digunakan untuk dihisap dan proses pembakaran memungkinkan perokok menghirup asap yang dihasilkan. Asap rokok mengandung berbagai bahan kimia termasuk nikotin, tar, karbon monoksida dan banyak zat beracun lainnya. Rokok elektronik atau vape menggunakan penguap vaporizer berkuasa bateri untuk menghasilkan suatu aerosol daripada cecair yang berperisa khas yang disedut penggunanya untuk mendapat rasa seakan menghisap rokok tanpa membakar sebarang tembakau. Cecair khas ini biasanya diperbuat daripada nikotin, propilena, glikol, gliserin dan bahan perisa. Antara kandungan utama di dalam rokok adalah nikotin yang menyebabkan seorang perokok menjadi ketagih terhadap aktiviti tersebut. Yang kedua adalah tar. Tar adalah bahan kimia yang menyebabkan dinding melekit pada paru-paru. Seterusnya adalah karbon monoksida iaitu sesuatu gas yang akan diangkut bersama oksigen di dalam saluran darah justru menyebabkan oksigen sukar untuk diserap ke dalam paru-paru. Yang terakhir adalah arsenik iaitu bahan karsinogen iaitu bahan punca kanser. Manakala untuk vape juga terdapat nikotin yang menyebabkan ketagihan, propylene glycol yang menyebabkan kehakisan enamel dan gigi menjadi kuning dan penambah rasa seperti anggur dan vanila. Antara punca yang menyebabkan penggunaan rokok dan vape dalam kalangan rakyat Malaysia ialah daripada faktor persekitaran seperti pengaruh ibu bapa yang menghisap rokok di hadapan anak-anak menyebabkan anak-anak ingin mencintai mereka atau pengaruh rakan sebaya yang menyebabkan rakan ingin merokok untuk ingin berada dalam kumpulan mereka. Seterusnya adalah faktor emosi yang menyebabkan menyebabkan individu menggunakan rokok dan vape untuk meredakan tekanan. Punca yang seterusnya adalah kemudahan untuk mendapatkan rokok dan vape seperti di kedai-kedai sebenarkah, restoran dan lain-lain. Faktor seterusnya adalah faktor syarikat penjualan rokok dan vape yang menggunakan selebriti tempatan sebagai duta mereka menyebabkan rakyat ingin mencontohi mereka. Seterusnya adalah faktor iklan dan pemasaran di mana penggunaan rokok dan vape dalam drama dan filem menyebabkan seolah-olah penggunaan rokok dan vape ini dinormalisasikan dan juga pemasaran oleh syarikat-syarikat di media sosial. Terdapat berbagai kesan buruk yang akan disebabkan oleh merokok kepada diri sendiri. Yang pertama, merokok akan merosakkan paru-paru perokok kerana kandungan tobako dalam rokok agak tinggi. Tobako dan rokok merosot paru-paru perokok melalui asap yang dihirup. Bahan kimia berbahaya dan asap seperti nikotin dan tar menembus paru-paru menyebabkan inflasi, merosot jaringan paru-paru dan mengurangi kapasiti pernafasan. Selain itu, merokok menyebabkan nafas perokok berbau melalui pengaruh langsung bahan kimia dalam rokok, terutama nikotin yang terdapat dalam rokok. Merokok juga menyebabkan gigi kuning melalui pendedahan terus-menerus terhadap bahan kimia dalam asap rokok. Seperti yang saya kata tadi, disebabkan oleh kandungan tar dan tobako yang agak tinggi dalam rokok, yang menyebabkan risiko untuk menghidapi kanser paru-paru. Menurut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, pada tahun 2018, 1.76 juta kematian berlaku daripada kanser paru-paru, menjadikan kematian ini adalah paling banyak berbanding kanser-kanser yang lain. Kebanyakan kematian tersebut berlaku antara perokok. Merokok juga menyebabkan mati busuk melalui pengaruh negatif dari bahan kimia dalam rokok, terutama nikotin yang mengurangi kemampuan ereksi pada pria
yang dapat mengakibatkan mati besar. Merokok meningkatkan risiko stroke melalui dua mekanisme. Yang pertama, bahan kimia dalam asap rokok merusuk dinding pembuluh darah, meningkatkan pembentukan bekuan darah. Yang kedua, nikotin menyebabkan peningkatan tekanan darah dan kerusakan arteri yang dapat menyebabkan penyumbatan dan akhirnya stroke. Oleh yang sedemikian, merokok juga boleh menyebabkan serangan sakit jantung. Akhir sekali, ibu hamil yang merokok juga akan menyebabkan bayi dalam kandungan menjadi peramatan melalui asap rokok yang dihirup oleh ibu. Selain daripada kesan-kesan negatif merokok terhadap individu, merokok juga boleh memberi impak yang teruk kepada masyarakat. Yang pertama, merokok bukan sahaja menjejaskan kesihatan perokok sendiri, tetapi juga akan menjejaskan kesihatan orang sekeliling yang terhidu asap rokok. Merokok menjejaskan kesihatan orang sekeliling melalui paparan asap sampingan atau asap peringatan. Orang yang merokok juga akan sentiasa dipandang serong dan diselidiki oleh masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat yang berilmu akan mengetahui merokok hanya akan membawa kesan-kesan buruk kepada kesihatan kita dan akan menolak individu yang merokok. Juga disebabkan mereka tidak ingin menjadi mangsa asap sampingan. Selain itu, merokok akan menyebabkan kehamilan luar rahim atau dikenali sebagai ektopik, terutama terhadap ibu yang hamil. Aktiviti hisap rokok juga akan membawa impak kepada golongan remaja kerana paparan terhadap rokok dewasa dan pengaruhan media juga akan dapat membuat remaja tertarik untuk mencuba rokok atau vape. Sebagai orang yang tidak merokok, mereka akan berasa diganggu oleh perokok di sekeliling kerana bau busuk yang keluar dari asap rokok. Walaupun asap rokok tidak lebih seperti asap bakar, tetapi bahan-bahan kimia yang terkandung dalam asap rokok juga berpotensi menyebabkan pencemaran udara. Hal ini demikian kerana bahan-bahan kimia dalam asap rokok sangat membahayakan kesihatan kita dan kesejahteraan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil untuk mengatasi ketagihan rokok dan vape dalam kalangan rakyat Malaysia ialah individu itu adalah kuat semangat dan berdisiplin. Antara cara yang boleh dilakukan untuk berhenti merokok ialah menetapkan tarikh untuk berhenti merokok dan membuat nota peringatan yang mengatakan pada diri individu, aku bukan perokok. Perokok hendaklah sentiasa berfikiran positif dan meyakinkan diri, dan sekiranya perlu, perokok boleh mendapatkan sokongan daripada orang sekeliling yang dipercayai seperti rakan sebaya, ibu bapa dan keluarga. Perokok hendaklah melawan keinginan untuk merokok, dan sekiranya perlu, perokok boleh menggunakan terapi atau rawatan percuma yang sesuai yang disediakan oleh klinik kesihatan kerajaan. Antara cara yang lain, perokok boleh memberi hadiah atau habuan kepada diri sendiri sekiranya individu tidak lagi merokok untuk mendapatkan kepuasan hasil dan untuk memberhentikan diri daripada merokok. Akhir sekali, perokok boleh bersukan atau melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah untuk menambah keseronokan dan motivasi diri. Selain itu dapat melupakan hasrat untuk merokok. Baiklah, secara totalnya, kesimpulannya jelaslah bahawa amalan penggunaan vape dan rokok ini tular dalam kalangan rakyat Malaysia sehingga dapat memberi impak yang negatif kepada diri serta masyarakat. Antara faktor utama bagi remaja dan belia dalam penggunaan vape dan rokok ini iaitu bermula daripada pengaruh rakan sebaya. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja ini lebih meluangkan masa mereka bersama-sama kawan berbanding keluarga. Selain itu, keluarga juga antara punca mereka mula berminat untuk menghisap rokok dan vape. Hal ini kerana mungkin ibu bapa lupa yang mereka itu ialah guru pertama bagi anak-anak mereka serta pendidikan awal itu datangnya dari rumah. Oleh itu, apabila ibu bapa ini menunjukkan contoh yang tidak baik, misalnya merokok di hadapan anak-anak mereka, maka anak-anak ini akan berfikiran bahawa setiap perbuatan ibu bapa mereka itu adalah betul, lalu mereka akan meniru perbuatan tersebut. Hal ini bertepatan dengan pepatah mana tidak tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Jika bukan diri kita sendiri mengambil inisiatif, siapa lagi yang mahu melakukannya? Oleh itu, sebagai seorang yang bijak dan matang, kita haruslah menyebarkan kesedaran tentang keburukan rokok dan kesan pada diri dan masyarakat. Bukan itu sahaja, semua pihak juga perlu mengambil tindakan dan bersinergi bagai awul dan tebing dalam menyelesaikan masalah ini seperti mengadakan kempen kesedaran agar dapat menaikkan kualiti taraf kesihatan para penduduk serta dapat melahirkan belia yang sihat dan bertanggungjawab di Malaysia. Secara tidak langsung, negara kita dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.